murid-murid semua. Yang ini cikgu buat untuk membantu kamu ya yang kurang faham macam mana nak menjawab soalan penyelesaian. Bab yang pertama, nombor dan operasi, muka surat yang ke-19. Okey, cikgu tulis di sini. Ini dia muka surat yang ke-19. Latihan yang cikgu minta buat. So, yang pertama, kita pergi lihat soalan dia. Okay. A. Jadual menunjukkan bilangan penduduk di dua buah negeri pada tahun 2013. Hitung jumlah penduduk di dua buah negeri itu. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. So, untuk penyelesaian masalah, yang penting murid-murid kena baca dan fahamkan soalan. Lepas tu, kita pergi cari maklumat yang penting di dalam dan kata kunci yang di dalamnya. Kemudian kita tuliskan ayat matematik kita. Lepas tu kita fikirkan apakah strategi yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Sekali lagi, so jadual menunjukkan bilangan penduduk. So jadual ni ialah menunjukkan bilangan penduduk dua buah negeri. So dua buah negeri mana? Iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Sabah. So bilangannya ada di sini ya, 1,732,000 dengan 3,428,000. Apa yang perlu kita buat? Ini kata kuncinya. So kita perlu hitung jumlah. Okay, jumlah kita fikirkan apa operasi yang terlibat. Ya, jumlah ialah kita perlu tambah, betul. Penduduk di dua buah negeri itu, nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Ini lagi satu maklumat penting. Jawapan kita mesti dalam perpuluhan juta. So, kita sudah tahu kita nak buat tambah. So, tuliskan ayat matematik dulu, iaitu 1,732,000. Okay. Tambah dengan 3,428,000. So, nanti kamu pergi selesaikan jawapan dengan bentuk lazim. Ya, bentuk lazim macam mana? Tahukah? Okay, iaitu 1,732,000 tambah dengan 3,428,000. Semua maklumat mesti tulis dengan betul ya. Operasi mesti ditulis. Jangan hilangkan operasi. Lepas tu garisan tutup. Okey, tutupkan habis. Ini dapat jawapan. Tapi jawapan ini ialah nombor bulat. Ya, nombor bulat. So, untuk tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta sebab kita nak jawapan perpuluhan juta. So, nanti kamu perlu tukar unit. Masih ingat ke kita nak tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta? Jadi, apa operasi yang terlibat? Ya, kita perlu bahagi. Ya, kita perlu bahagi dengan 1 juta. Jadi, nanti kita gerakkan titik perpuluhan kita, maka kita akan dah dapat nombor perpuluhan juta. Jangan lupa tuliskan perkataan juta. Ya, so itu caranya menjawab soalan 1. Baik, sekarang kita pergi lihat soalan 2. Ya, soalan B. Kilang P mengeluarkan 1,4 juta botol jus oren dan jus apple. Bilangan botol jus oren ialah 36,740 botol. Kira bilangan botol jus apple yang dihasilkan. Terus kita sudah baca sekali, kita baca kali kedua dan kita pergi gariskan maklumat-maklumat yang penting untuk kita. So, kilang P mengeluarkan 1,4 juta botol jus oren dan jus apple. Dua jenis. Bilangan botol jus oren ialah 36,740 botol. Kita diminta kirakan jus berapa bilangan botol jus apple yang dihasilkan. Cikgu nak perkenalkan bar model untuk kamu kalau yang tak pernah ikut saya ya. So, ini ialah bar model. Kita hanya lukiskan satu segi 4 tepat. Jumlah kita tulis di atas. Kita tahu jumlah jus apple dan jus oren adalah 1,4 juta botol. Kilang tu keluarkan dua jenis kan. So, kita diberitahu jus oren. Jus oren kita bahagikan bar model tu kepada dua bahagian.
Satu bahagian kita labelkan jus oren, satu ialah apple. Jus oren kita tahu, kita diberi 36,740 botol. So, kita minta cari jus apple itu berapa. So, untuk maklumat murid-murid semua, yang jus apple ini merupakan bahagian. Okay, salah satu bahagian daripada keseluruhan. Jadi, kita nak cari bahagian dan bahagian itu tidak sama besar, maka kita gunakan operasi apa? Rasanya kita nak cari jus apple tu, kita nak guna operasi apa? Ini salah satu bahagian. Maksud dia baki lah. Baki itu kata kunci juga. So, berapa? Apa operasi dia? Ya, kita kena guna operasi tolak. Kita kena operasi tolak. So, macam mana tuliskan ayat matematik kita? Ya, nombor keseluruhan, iaitu jumlah keseluruhan. 1,4 juta. Okay. Kita nak tolak 36,740 botol jus oren. Maka kita akan dapat baki. Baki itu untuklah yang jus apple. Dan dia tak kata kita nak tuliskan jawapan dalam perpuluhan juta atau nombor bulat. So, terpulang kepada kamu semua. Ya? Untuk nak tuliskan jawapan kamu ni dalam bentuk perpuluhan juta ke atau nombor bulat. Okay? So, kalau kamu rasa nombor bulat lebih senang, sekarang kamu lihat ya. Di sini, yang 1,4 juta ini dalam sebutan perpuluhan juta. Yang 36,740 ni dalam sebutan nombor bulat. So, unit dia tak sama. Kalau unit tak sama, maka kita langkah pertama perlu samakan unit. So, untuk samakan unit, kamu pilihlah mana-mana unit yang kamu nak kekalkan. Okay, biasa kita suka yang nombor bulat kan. Jadi, kita perlu tukarkan ini. Okay, 1.4 juta ni kepada nombor bulat. So, nak tukarkan, kita balik kepada yang kita pernah belajar. Okay, 1.4, 1,4 juta ni nak tukar kepada nombor bulat. So, perlu ambil 1,4 ni, operasi apa terlibat? Untuk tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat. Ya, kita pergi darab. So, darab dengan sejuta. Apabila kita darab sejuta, maka kita akan dapatlah nombor bulat. Jadi, nombor bulat tu kita boleh gantikan di sini. Okay, saya tuliskan. Okay, ini 1. Jadi, kita gantikan nombor bulat. Okay, 1 di sini. Pergi tolak 36,740. Lepas tu, kamu guna bentuk lazim. Okay, buat bentuk lazim. Okay, bentuk lazim. Dan pergi selesaikan. Cari baki berapa. So, baki itu ialah bilangan botol jus apple lah. Okey, soalan 3. Kita lihat soalan C. Kerajaan mengagihkan sejumlah 3 juta wang ihsan kepada mangsa banjir di sebuah daerah. Sebanyak 3,000 keluarga menerima wang ihsan yang sama banyak. Hitung jumlah wang yang diterima oleh setiap keluarga itu. Beri jawapan dalam perpuluhan juta. Okey, balik semula baca kali kedua, kita pergi carikan maklumat yang kita nak. So, kerajaan mengagihkan sejumlah 3 juta. Okay, saya tukarkan warna dulu. So, 3 juta wang ihsan kepada mangsa di sebuah daerah. Sebanyak 3,000 keluarga terima wang ihsan sama banyak. Ini kata kunci kita. Jadi, sama banyak. Murid-murid kena fikirlah. Sama banyak itu operasi apa. Lepas tu, hitung jumlah wang yang diterima oleh setiap keluarga. Dan jawapan perlu dalam perpuluhan juta. Okey, maklumat kita sudah ada dah. Sekarang kita nak pergi tuliskan ayat matematik. So, apakah operasi yang terlibat? Sudah fikir ke? Ya? So, sama banyak maksud dia kita nak operasi bahagi. So, kita ambil 3 juta bahagi dengan berapa buah keluarga? 3,000 keluarga. So, bila kita bahagi 3,000 keluarga, maksud dia apa? Maka jawapan ini adalah wang yang diterima lah oleh setiap keluarga. Okey. Lepas tu, dia nak jawapan dalam perpuluhan juta. So, jawapan tu perlu kita tukar kepada perpuluhan juta. Sebab yang bila kita bahagi, kita bahagi, kamu boleh guna bentuk lazim,
Tetapi saya lebih suka gunakan bentuk macam dalam pecahan lah. So senang sikit sebab kita boleh hapuskan sifar dia sahaja. Tengok betulkah yang saya tulis 3 juta? Yes, betul, bahagi 3,000. Sekarang kita pergi hapuskan sifar dia. So 3 sifar, 3 sifar. Lepas tu guna sifar 3 bahagi 3. Okey, yang atas pun angka pun perlu bahagi 3. So jawapan berapa? Tulis di sini. Ya. So jawapan itu akan masukkan ke dalam sini. Ini nombor bulat. Lepas tu sekarang kita nak ambil nombor bulat tu tukar kepada perpuluhan juta. So nombor bulat tukar kepada perpuluhan juta. Operasi yang terlibat darab atau bahagi? Ya, kita pergi bahagi. So bahagi dengan sejuta. Bila kita bahagi dengan sejuta, maka kita akan dapat berapa perpuluhan juta. So dalam sebutan perpuluhan juta. So itu soalan C. Baik, sekarang kita pergi lihat soalan yang D ya. Stadium sukan terbesar di dunia iaitu Rongrado Mayday di Korea Utara dapat menampung sebanyak 0.15 juta orang penonton. Dalam suatu acara sukan, bilangan penonton dewasa di sini adalah sama dengan bilangan penonton remaja. So sama. Hitung bilangan penonton dewasa itu. So bagaimana kita nak tuliskan ayat matematik? Apa operasi yang terlibat? Kamu kena fikirkan. Sebab dia kata penonton dewasa sama dengan penonton remaja. Okay. So balik kepada bar model kita. So ini keseluruhan. Dia boleh, stadium tu boleh menampung 0.15 juta penonton. Dan dia kata sama. Jadi kita mesti bahagi kepada dua bahagian. Dua bahagian tu mesti sama ya. Mesti sama. Bahagian yang kiri dengan bahagian kanan mesti sama. So yang sini ialah dewasa. Okey, yang ini ialah remaja. So kamu nak cari bahagian ni. Tadi bila kita bahagian tak sama, kita nak cari bahagian, kita guna operasi tolak. Sekarang yang bar model ni, bila bahagian dia sama besar, okey, dan jumlah kita tahu, kita nak cari bahagian. Maka kita kena guna operasi. Yes, kita guna operasi bahagi. So, ayat matematik kita 0.15 juta. Okey, kita pergi bahagi dengan 2. Maka kita boleh dapatlah satu bahagian berapa. Okey, maka satu bahagian kita akan tahulah dewasa berapa, remaja berapa. So, kita pergi buat dengan bentuk lazim. So, ambil bentuk lazim 0.15 juta, ada unit dia, juta, bahagi 2 bahagian. So, kamu pergi bahagi, nanti jawapan mesti ada sebutan juta juga. Okay? Dan di sini dia tak kata jawapan perlu dalam sebutan perpuluhan juta atau nombor bulat. Maka nanti kalau jawapan kamu berhenti di perpuluhan juta, boleh. Atau kamu nak jadikan dia nombor bulat juga boleh. Kalau nak jadikan dia nombor bulat, maka kamu kena darablah dengan sejuta. Sebab perpuluhan juta nak tukar kepada nombor bulat, perlu darab dengan sejuta. Maka ini dalam bentuk nombor bulat. Dalam bentuk nombor bulat. Okey, nombor bulat. Okey. So, jawapan ni boleh diterima atau jawapan dalam nombor bulat juga boleh diterima. Baik, seterusnya kita pergi lihat soalan E. Kempen menanam pokok telah dilancarkan sejak tahun 2010 dengan tema hijaukan bumi. Satu warga, satu pokok. Jumlah pokok. Okey, kita sambil baca, sekarang kita sambil gariskan maklumat yang penting ya. Jumlah pokok yang ditanam pada tahun 2011, okey, ialah 4,708,482. Iaitu okey, 1,46,727 kurang daripada tahun 2010. Frasa ini kamu kena garis bersama. Okey. Dan 195,798 kurang daripada tahun 2012. Dia bandingkan dengan 2 tahun itu. Hitung jumlah.
Okey, soalan yang kita nak cari akhirnya, kita nak hitung jumlah pokok yang ditanam pada tahun 2010 dan 2012. Okey, jadi kamu sudah fikirkah apa strategi yang kita nak guna untuk selesaikan masalah ini? Dia membandingkan pokok yang ditanam dalam 3 tahun. Okey, 3 tahun. 2010, 2011 dan 2012. Okey, yang diberitahu kita ialah 2011. So, untuk perbandingan kita guna bar model juga boleh. Untuk perbandingan maka kita lukiskan beberapa bar lah untuk membandingkan supaya kita boleh nampak jelas mana lebih mana kurang. So 2011. Okey, cikgu lukis di sini ya. Bar model kita lukis di sini. Kamu lukis saja berapa panjang, tak kisah. Okey, lukiskan. Dan kita labelkan yang ini ialah 4,482,482. Ini jumlah dia 2011. Okey, 2010 dengan 2012. Kita sekarang pergi lihat. Bila 2011 dia banding dengan 2010, iaitu dia kata 1,46,727 kurang daripada tahun 2010. Jadi cikgu nak tanya ni, tahun berapa lebih banyak ni? Tahun 2010 ke atau tahun 2011? Okey, tengok balik. Okey, pada tahun 2011 iaitu 4,708,482, iaitu 1,46,727 kurang daripada tahun 2010. Maksud dia 2011 kurang, 2010 lebih. Jadi kita perlu lukiskan bar model untuk 2010 lebih panjang ke lebih pendek ini? Yes, kita kena lukis lebih panjang. Okey, kita lukiskan. Bila kita nak lukiskan bar model untuk membuat perbandingan, permulaan dia kita mesti sama. Kita anggap semua ini mula dengan nilai sifar. Okey, mula dengan nilai sifar. Okey, so di sini samalah. Maksud dia sini 4,708,482. So bahagian yang lebih ini, iaitu dia lebih daripada 2011 atau dengan kata lain 2011 tu kurang lah. Bahagian ni yang sini yang bahagian ni yang 2011 kurang tu. Okey, berapa yang dia kurang? Maka kita isikan di sini 1,46,727. Nah, ini beza antara 2010 dengan 2011. Okey, next. Dan kita baca lagi ulang balik tadi itu. Okey, pada tahun 2011 ialah 4,708,482 kan. Banding dengan 2012 iaitu 195,798 kurang daripada tahun 2012. Okey, sekali fikir lagi. Sekarang bandingkan 2011 dengan 2012. Mana lebih sikit? 2011 atau 2012? Okey, 195,798 kurang daripada tahun 2012. Ya, betul. 2011 kurang. Maksud dia 2012 lebih. Okey, jadi kalau lebih kita mesti panjangkan sikit. Okey, bar kita tu. Tapi dia tak sebanyak 2010. Jadi kita mesti logik bila kita lukis. So kita berhenti sini. Kita agak-agak lah. So di sini ialah bahagian yang sama dengan 2011. Okey, so bahagian inilah yang 2012 lebih daripada 2011 tu. Berapa lebih? 195,798. So, daripada bar model ni, jelaslah kamu nampak bagaimana nak buat. Kita nak cari jumlah pokok yang ditanam pada tahun 2010, okey, dan 2012. Jadi, kita nak jumlah. Jumlah kita perlu buat operasi tambah. Jadi, kamu tambahkanlah nombor-nombor itu. 4 nombor di sini 1, 2,
3, 4. Kita pergi tambahkan. Okay, kamu tuliskan ayat matematik kamu sendiri dan cari jumlah dia. Okay, untuk soalan yang terakhir, soalan F, sebanyak 61/8 juta, okay, saya tukar ini, 61/8 juta pelancong melawat sebuah pulau peranginan sepanjang bulan Januari hingga April. 4 bulan. Ya. Pada bulan Januari dan Februari, bilangan pelancong ialah 13/4 juta dan 11/2 juta orang. Bilangan pelancong pada bulan Mac adalah kurang daripada bulan Januari. Okey, kita lukiskan satu persatu, tetapi lebih daripada bulan Februari. Berapakah bilangan pelancong yang mungkin pada bulan Mac dan April? Sekali lagi perbandingan. So, kita lukiskan bar model kita berasingan supaya kita nampak, ya. Okay, so kita ada January, February, March dan April. January, okay, dia kata January dan Februari bilangan pelancong ialah 13/4 juta. Okay, kita lukiskan January dulu. Okay, January sini saya lukiskan panjang ini. Okay, yang ini ialah satu, saya tukar warna, ya. 13/4 juta. Dan Februari ialah 11/2 juta. Kita nak lukiskan bar model untuk Februari. So, kita banting dengan Januari. Bar model Februari nak panjang ke atau nak pendek? 1/2 itu lebih ke atau kurang daripada 1/3/4? Ini perbandingan. Pecahan. Boleh ke? Ya. Dia lebih sikit. Okay, lebih sikit daripada Januari. So, kita pendekkan bar model kita. So, kita labelkan ini adalah 1/2 juta. Ada murid akan tanya, mengapa 1/2 itu kurang daripada 1/3/4? Okay, kita samakan penyebut. Ini 1/2 juta. Ya. Okay, kita jadikan penyebut dia 4 juga. Okay, bila pecahan penyebut nak jadi 4, kita kena darab 2 dapat 4. Penyebut darab 2, pengangka pun kena darab 2. So, 1/2/4 juta. Ini pecahan setara. Ini pecahan setara dia. Pecahan setara. Okay. So, di sini kita nampaklah 1/2/4 ni juta memang kurang daripada 1/3/4 juta. Jadi, kita kena pendekkan bar model untuk Februari kita. Okey, sekarang kita nak pergi lukiskan bar model untuk Mac dan April. Okey, bilangan pelancong bulan Mac, okey, di sini dia kata adalah kurang daripada Januari. Maksud dia kita mesti pendek daripada yang Januari ini. Tetapi lebih daripada bulan Februari dan mesti panjang sikit daripada Februari. Okey, so kita pergi lukislah yang Mac dulu. Lebih pendek daripada Januari tetapi panjang daripada Februari. Katakan macam ni lah, ya. Dan bulan berapakah bilangan pelancong yang mungkin pada bulan Mac dan April? April tak beritahu kita pula. Okey, jangan risau. Kita pergi selesaikan satu persatu. Cari maklumat yang kita ada. Mula-mula dia beritahu kita yang ini. Okey, yang ini. 1/8 juta. Kita belum tulis lagi. Iaitu ialah jumlah 4 bulan. Maksud dia semua ini January, February, March, April ada 61/8 juta. Dan sekarang kita sudah tahu January ini, February, March kita tak tahu, April kita tak tahu. Kita nak teka-teki tu. Okay. So, kita pergi cari berapa jumlah untuk March dan April dulu. Untuk cari berapa March dan April, macam mana nak buat ni? Okay, kita nak cari jumlah March dan April. Maksudnya kita nak cari dua ni sahaja. Okay, dua ni sahaja. March dan April berapa? Berapa juta pelancong? So, kita nak guna operasi apa? Nak cari bahagian ni. Keseluruhan kita sudah tahu. Ini keseluruhan.
Okey, kita nak cari bahagian 1, 2, 3, ada 4 bahagian. Dan bahagian-bahagiannya tak sama. Masih ingat ke kalau bahagian tak sama, operasi apa terlibat? Ya, kita nak tolak. So, ambil jumlah kita 6, 1/8 juta. Kita pergi tolak January 1, 2, 3, 3/4 juta. Kita tolak lagi yang Februari 1/2 juta. Ini pecahan, bab pecahan, tolak. Kamu tolak sendiri ya, cikgu tak nak bantu. So, sekarang kamu akan dapat dalam bentuk pecahan berapa juta di sini. So, jawapan yang ini ialah jumlah. Okey, jumlah pelancong untuk March dan April. Okey. Lepas tu jadi kamu sekarang ambil jumlah itu, kamu katakan saya lukiskan bar model untuk March dan April ada di sini lah. Okey. Satu, ini katakan March. Ini katakan April. So, yang ini ialah apa? Ini ialah jumlah yang kita dapat tadi lah. Okey, berapa juta. So, kamu nak cari bahagian, maka ambillah jumlah tu tolak March. Kamu sendiri letakkan satu nombor untuk March. Dia kata March ini 1/3/4 juta. Dia lebih daripada January tetapi kurang daripada February kan. So kamu kena fikirkan satu nombor di antara nombor ini. Okey, di antara nombor 1/3/4 juta dan 1/2 juta. Kamu kena tulis satu nombor. Okey. Untuk March ni di sini. So fikirkan. Jadi macam mana? Apa nombor yang kita nak letak? Ya. Kalau kamu sudah ada hafal perpuluhan, macam mana nak selesai ya? Okey, so kita tengok ini 1.5 juta. Kalau tulis dalam perpuluhan, ini ialah 1.75 juta. Okey, dalam perpuluhan. Jadi nombor di antara. Okey, 1.5 juta dengan 1.75 juta. Okey, jadi kamu boleh letaklah atau kamu letak 1.6 juta. Boleh, suka hati kamu. Kalau 1.6 juta iaitu 1 berapa? 3/5 juta iaitu 1.6 juta. Okey, maka kamu kena pergi tolak lah, cari bahagian. Kalau kamu letak yang ini di sini, jadi ambil jumlah tadi, pergi tolak ini, maka dapatlah yang April. Baik, kalau kamu tak boleh nak tukarkan nombor perpuluhan, pecahan kepada perpuluhan, maka kamu boleh sama dengan cara tadi, pergi cari pecahan setara. Okey, untuk 1/2 juta dengan 3/4 juta. Okey, kita nak cari nombor di antaranya adalah berapa. Jadi saya jadikan ini kepada per-8. Jadi bila nak jadikan 1/2 ni penyebut dia per-8. Jadi saya kena darab 4. Bila darab 4, pengangka pun kena darab 4. So 1 kali 4, 4. Okey, ini juta. Saya ambil J sebagai wakil juta. Okey, ini nombor di antara yang March lah. Saya nak tulis di sini sebab dia mesti kurang daripada January tetapi lebih daripada February kan. Okey, nanti kita lihat macam mana Okey, so April pula, bukan April, yang ini 1/3/4 juta iaitu January. So kita jadikan dia per-8. Bila jadi per-8, okey, penyebut 8 kali 4 kali 2, 8. Jadi pengangka kali dengan 2. 3 kali 2 ialah 6. Okey, 6 juta. So kamu nak satu nombor di antara 1/4/5 juta dengan 1/6/8 juta. So di sini kamu boleh letakkan 1/5/8 juta. Okey. So bila kita letakkan 1/5/8 juta, maka jawapan dia akan berlainan dengan yang tadi. Tadi kita letak 1.6 juta itu ialah 1/3/5 juta. Okey, kalau kamu nak guna 1/5/8 juta, maka jawapan akan berlainan.
So, di sini ada banyak kemungkinan jawapan. Okey, ada banyak kemungkinan jawapan. Kamu pilih satu, tetapkan dulu untuk March. Lepas tu, baru pergi cari yang April. Okey, ambil keseluruhan, pergi tolak yang bahagian March ni. Maka kamu akan dapat April. Itu caranya. So, saya rasa penerangan saya kamu boleh faham, kamu cuba buat. Ada apa-apa masalah, boleh hubungi cikgu. Sekian, terima kasih.